Pergerakan boycott, divestment and sanction atau BDS movement yang ditubuhkan pada 2005 terus mendapat momentum global untuk menekan Israel atas penindasan terhadap Palestin. Kempen ini menyasarkan syarikat-syarikat yang menyokong Israel melalui pelaburan dan bantuan kewangan. Sejak 1948, Palestin terus diserang oleh Israel yang memisahkan wilayah Gaza dan tebing barat. Pada 7 Oktober tahun lalu, Hamas melancarkan Operasi Al-Aqsa sebagai tindak balas dan konflik ini kini melarat keluar Timur Tengah termasuk pertempuran Israel dengan Hezbollah di selatan Lebanon. Bagaimana kempen boikot ini mengubah tingkah laku pengguna di seluruh dunia, termasuk di Malaysia? Apakah pilihan pengguna ini mampu menggugat ekonomi Israel? Ikuti wawancara Kini TV bersama pengerusi BDS Malaysia Muhammad Nazari Ismail. Jadi orang ramai seluruh dunia sekarang, termasuk di Malaysia, merasakan bahawa mereka kena buat sesuatu lah kerana anak kecil, wanita dibunuh yang apa ni, yang tidak berdosa itu pun juga dibunuh dengan kejam. Jadi apa yang mereka boleh buat? Sebab dia tengok kerajaan di seluruh dunia sekarang ni tak buat apa-apa. Rakyat seluruh dunia rasa kena buat sesuatu. Dan apa yang mereka boleh buat adalah dengan cara memboikot syarikat-syarikat yang dilihat terbabit ataupun menyokong kezaliman Israel ini. Jadi oleh kerana itu, sokongan terhadap gerakan BDS ni semakin kuat seluruh dunia, dan kita lihat banyak syarikat yang telah uh, kerugian kalau dia dilihat sebagai terbabit dengan Israel. McDonald salah satu contoh lah, sebab di Amerika Syarikat pun pelajar-pelajar di Amerika Syarikat juga memboikot McDonald. Dan juga gerakan BDS ni telah melahirkan semangat untuk menekan pelabur-pelabur untuk mengeluarkan pelaburan mereka daripada syarikat-syarikat yang terbabit dengan Israel. Ketika kempen boikot giat dijalankan di Malaysia, McDonald dan Starbucks antara yang menjadi sasaran utama. Pada 30 Disember tahun lalu, Gerbang Alaf Restaurant Sdn Bhd, pemilik franchise McDonald di Malaysia, memfailkan saman sivil terhadap BDS Malaysia. Berikutan wujud gesaan memboikot restoran makanan segera itu kerana dikatakan bersubahah dengan Israel. Pada 18 April, Gerbang Alaf bersetuju menarik balik saman itu sepenuhnya. Namun, apakah kesan saman ini terhadap pergerakan BDS? Adakah ia melemahkan atau menguatkan lagi usaha mereka? Tapi rakyat Malaysia dia tengok McDonald ni terlibat sebab dia syarikat Amerika. Tapi apa yang lebih dahsyat ialah McDonald di Israel telah memberi burger percuma kepada tentera Israel. Ini yang membuat rakyat Malaysia dan juga seluruh dunia menjadi lebih marah lah kepada McDonald, dan lebih teruk lagi lah boikotnya. Rakyat Malaysia lebih kenal gerakan BDS apabila disaman oleh McDonald, dan rakyat Malaysia bila dikenal dia pun Google, dia pun cari Facebook kami dan website kami dan mendapati bahawa ada kempen-kempen yang telah kita lakukan selama ini yang mereka tak tahu. Jadi oleh kerana itu mereka lebih kuat menyokong gerakan BDS ni, sebab terutama sekali bila dia orang dapat tahu bahawa gerakan BDS ni gerakan antarabangsa. Namun, timbul persoalan sekiranya gerakan boikot ini telah memangsakan pekerja tempatan yang bergantung kepada syarikat-syarikat yang diboikot. Apa respon BDS Malaysia terhadap dilema ini? Dan bagaimana kita dapat menyeimbangkan keprihatinan terhadap hak asasi manusia dengan tanggungjawab terhadap pekerja tempatan? Jadi syarikat yang terbabit dengan kezaliman Israel atau menyokong kezaliman Israel, dialah yang salah. Jadi kalau pekerja dia tergugat, ini yang perlu dipersalahkan bukannya pasaran, bukannya orang ramai. Yang perlu dipersalahkan adalah pengurusan syarikat tersebut. Sebenarnya untuk mengelak daripada pekerja-pekerja mereka dibuang, dia senang saja. Dia hanya perlu membuktikan kepada rakyat Malaysia bahawa syarikat mereka tidak terbabit dengan kezaliman Israel, dan juga mereka bersimpati kepada perjuangan Palestin dan menyokong perjuangan Palestin dan mengutuk kezaliman Israel. Sebaliknya, banyak syarikat Malaysia sendiri yang dimiliki oleh orang Malaysia, dia secara jelas mengeluarkan kenyataan menyokong perjuangan Palestin dan mengutuk Israel. Banyak syarikat, bila syarikat tu ada bendera Palestin lagi atas produk dia, dan kat kedai dia tahu bendera Palestin, orang Malaysia pun bersemangat untuk menjadi pelanggan kepada syarikat-syarikat Malaysia. No to BlackRock! Say no to BlackRock!
Jangan beli saham BlackRock. Jangan beli saham BlackRock. Ketika negara menegaskan pendirian terhadap rejim Israel, timbul kekecohan apabila 30% saham Malaysia Airports Holding Berhad MAHB dimiliki oleh syarikat Global Infrastructure Partners GIP dan Abu Dhabi Investment Authority ADIA. Pada 1 Oktober lalu, BlackRock, syarikat pelaburan multinasional yang telah melabur berbilion dolar untuk persenjataan rejim Israel, mengambil alih sepenuhnya GIP. BlackRock juga mempunyai kepentingan besar dalam pasaran saham Bursa Malaysia berjumlah 20.5 bilion ringgit. Isu BlackRock menjadi polemik apabila BDS Malaysia dan beberapa wakil rakyat pembangkang mendesak kerajaan menghentikan rundingan dengan syarikat ini. Malah, aktivis pro-Palestin Emitria telah melakukan mogok lapar selama 200 jam sebagai protes. Namun, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menafikan dakwaan MAHB dikuasai oleh syarikat asing. Tidak ada penjualan MAHB kepada syarikat asing. Selama ini syarikat asing memiliki sekitar 27%. Dan inilah yang diambil alih oleh ADIA, Abu Dhabi Investment Authority dan GIP. Itu saya nak jelaskan fakta. Apakah kita ada penjualan yang melibatkan lapangan terbang? Tidak. Penjualan ini ataupun exercise ini hanya melibatkan pengurusan. MAHB itu syarikat yang menguruskan lapangan terbang. Lapangan terbang kekal milik kerajaan Malaysia. Namun, bagaimana kita memastikan sokongan terhadap Palestin tidak bercanggah dengan kepentingan ekonomi negara? BDS Malaysia kekal berpendirian agar kerajaan menghentikan sebarang rundingan dengan BlackRock kerana syarikat tersebut dianggap menjejaskan reputasi negara yang lantang dalam mempertahankan hak warga Palestin. Syarikat ini sepatutnya tidak ada apa-apa peluang perniagaan di negara kita sebab sudah pun disebut oleh United Nations sebagai salah satu masyarakat yang terbabit dengan kezaliman terhadap warga Palestin. Jadi kerajaan Malaysia sepatutnya abandon ataupun tukarlah pendirian mereka, bagi tahu kepada BlackRock, minta maaf, kamu ni sebenarnya penyokong kuat kezaliman Israel terhadap warga Palestin. Kamu juga telah disebut oleh United Nations sebagai terbabit. Jadi kalau kami mengadakan hubungan dengan kamu, seolah-olah kami itu pun adalah terbabit juga secara tidak langsung. Jadi merosakkan reputasi negara Malaysia itu sendiri. Ya. Sebab kita banyak ngelantang menyokong perjuangan Palestin, tiba-tiba kita ada hubungan dengan syarikat yang dikenali ramai umum seluruh dunia sebagai penyokong kuat Israel. Usaha BDS Malaysia tidak terhenti di situ. Mereka kini menggesa syarikat pemodalan nasional berhad PNB dan Sime Darby untuk memutuskan hubungan dengan Caterpillar, pembekal buldozer jenis D9 yang digunakan untuk menghancurkan rumah-rumah warga Palestin. BDS Malaysia juga giat menjalankan kempen jalan-jalan Palestin di ibu kota bagi mengingatkan rakyat Malaysia agar terus peka terhadap penderitaan yang dialami oleh warga Palestin. Namun, sementara rakyat Malaysia terus bersatu dalam menentang kezaliman ini, rejim Israel terus beroperasi tanpa rasa takut disokong oleh pemodal besar yang membiayai operasi mereka. Adakah kita akan menyaksikan satu lagi penjajahan peperangan dan perjuangan bagi Palestin sedangkan dunia terus berdiam diri? Jika anda menyukai laporan yang kami hasilkan, kami amat berbesar hati jika anda boleh membuat sedikit sumbangan kepada kami. Anda boleh menyumbang dengan scan kod QR yang tertera di skrin atau klik pada pautan yang disertakan di bawah. Sokongan anda akan membantu kami menjalankan peranan semak dan imbang serta menghasilkan lebih banyak berita yang berkualiti. Terima kasih atas sokongan anda. Saif Akmal melaporkan untuk Kini TV.